Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Panas dan gempa sahabat-sahabat semua. Ya, apabila kita tahu seorang ustaz, seorang ulama, ya, pendakwa bebas, ya, membuat satu kenyataan, menghurai satu kenyataan tanpa melihat konsep, ya, ataupun konteks yang diucapkan oleh pemimpin di dalam negara kita. Dan akhirnya apa yang berlaku sahabat semua? Beliau kini menjadi sasaran kepada seluruh rakyat Malaysia, dibalun kerana membuat kesimpulan ataupun kenyataan yang berbaur politik dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita ikuti sahabat semua apa pula kata Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Dan jangan lupa juga untuk terus support Brother Iswardi. Anda boleh kunjungi Facebook, YouTube dan juga TikTok beliau untuk video-video panas sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini bersama-sama sahabat semua. Kita dah berpuluh tahun bercerita tentang kita perlu melakukan perubahan yang drastik. We need to do a lot of changes. Kita kena buat perubahan yang drastik. Kita melihat bahawa terdapat masalah di dalam sistem kita. Kita melihat terdapat permasalahan dalam sistem yang ada di dalam negara kita. Kaedah pentadbiran, kita melihat korupsi, kita melihat bagaimana kita menuju negara kita dan rakyat kita menuju ke arah yang kalau kita biarkan dalam keadaan sedemikian, kita sebenarnya menuju ke arah kerosakan. Tuan-tuan ingat, kan? Tuan-tuan kena ingat bahawa lebih kurang 20 tahun 1980-an dahulu. 1980-an kita dapati bahawa kita Brunei dan juga Singapura sebenarnya tak jauh. Okay, saya nak cerita. Saya mula dengan macam tu. Kita Brunei dan juga Singapura sebenarnya tak jauh. Saya ingat lagi. Kenapa saya kata tak jauh? Saya ingat lagi pada waktu tahun 80-an. Okay, tuan-tuan tahu tak Brunei merdeka tahun bila? Brunei tu merdeka tahun bila? Brunei, saya tahu orang Brunei menonton saya juga. Merdeka tahun 1984. Masa tu saya ada je satu Brunei merdeka, tuan-tuan. Really independent daripada British. Kita merdeka 1957. Sabah Sarawak pembentukan Malaysia 1963. Brunei 1984. 1984. Tetapi, kenapa Brunei boleh membawa negara dia ke arah yang lebih baik daripada kita sebenarnya? Even daripada Transparency Index, Brunei lebih baik. Daripada mata wang berbanding USD, Brunei lebih baik. Sedangkan tahun 80-an, kita Brunei dan Singapura, daripada segi mata wang, tak ada beza sebenarnya. Tetap satu. Kan? One and one. Kan? Kita adalah satu dan satu. Kan? Maksudnya RM1 kita, RM1 Brunei, RM1 Singapura. Kan? RM1 Singapura pada waktu itu. Now, what went wrong? Apa silapnya? Apa yang berlaku? What happened to our country? Sehingga kita jadi macam tu. Now, one of the things yang berubah, yang bermasalah dalam negara kita, kalau kita kata, sebab satu parti itu memerintah terlalu lama, tak juga. Kalau kita tengok Singapura pun, parti itu memerintah paling lama. Lagi lama daripada daripada UMNO pun. Sampai sekarang masih parti yang sama. Kenapa Singapura dilihat sebagai sebuah negara paling maju di dunia? So, dia berbalik kepada sikap kita. Berbalik kepada mentaliti kita. Berbalik kepada corak pemikiran kita. Berbalik kepada cara fikir rakyat kita. Saya bagi contoh tuan-tuan. Baru-baru ini timbul kisah Ashabul Kahfi. Kan? Timbul kisah Ashabul Kahfi. Datuk Seri Anwar sebut pasal Ashabul Kahfi. Bila saya baca tentang tafsir Ashabul Kahfi ni sejak saya umur 20 tahun. Saya ingatkan benda tu common knowledge. Common knowledge bahawa Ashabul Kahfi itu, ada ulama mengatakan bahawa, ada tafsir mengatakan mereka adalah daripada kalangan orang Kristian. Seolah-olah macam benda tu it's a common knowledge dan tak perlu kita nak politikkan. Tak perlu kita nak menghina, membodoh, menyesatkan orang. Benda tu adalah common knowledge di kalangan para tafsir yang mengkaji. Ulama, ustaz yang membaca sedikit dia akan jumpa. Saya yang bukan ustaz dan ulama ni pun saya jumpa ayat tersebut. Tetapi bila seorang ustaz selebriti mengatakan bodoh, sesat, dia macam ni.
tak bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu tak apa. Saya tak setuju dia Kristian, daripada era Kristian. Kerana kalau ikut tafsir ini dia sebelum Kristian. Tak apa. That's okay, that's fine. Itu perbezaan daripada segi akademik. Sebab Quran tak pernah memperincikan bila benda itu berlaku. Tetapi apabila kesesatan yang disebut itu diambil oleh pengikut-pengikut PAS kerana yang bercakap itu Ustaz PAS. So dia ambil itu secara harfi, secara literal. Dan dia kata bahawa Anwar telah sesat kerana mengatakan perkara ini. Kemudian ramailah ustaz keluar dengan kenyataan yang bukan politik pun ada. Yang bukan politik, ustaz bukan politik. Ramai keluar kenyataan. Mungkin tuan-tuan tak percaya dengan ustaz politik. Mungkin tak percaya dengan saya sebab saya orang politik. Tak apa. Tetapi ustaz bukan politik pun ramai keluar kenyataan. Dan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut itu adalah salah satu pandangan di dalam ulama-ulama tafsir. Tak salah pun pandangan itu. Tetapi dia gambarkan seolah-olah inilah saja kebenaran. Inilah saja kebenaran. Dan inilah saja yang kita kena terima. Sebab apa? Ustaz kami dah cakap. Bila kita kaji balik pada tahun 2018, Ustaz yang sama pernah mengatakan apa yang Anwar sebut. Di dalam posting beliau. Ustaz Zahidrus pernah mengatakan benda yang sama yang Anwar sebut di dalam posting beliau. Tetapi bila dia melihat daripada kacamata prejudis, so ilmu yang dia ada tu dah luntur, tuan-tuan. Ilmu yang ada tu lebur akhirnya. Tak diguna untuk nak menyelesaikan, untuk nak melihat perkara ini dengan objektif. So saya nak bawa juga bila masuk kerajaan madani itu, sebab tu kita tak boleh buat perubahan total. Kita perlukan kerajaan Pakatan Harapan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim secara total. Tapi tak apalah, ini kita boleh bagi demo version lah. Tuan-tuan, kita antara negara yang menyebut, saya sebut ni, gula. Okay. Not another sugar high. Anwar urged Malaysians to reduce sugar intake following Asian top diabetic nation label. To repair Malaysia's image of having the highest diabetic rate in Asia, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim urged all segments of society to reduce the sugar intake. He said, the responsibility to ensure this should not only be placed on the shoulders of the health minister, but also on the other ministers, food and beverages sellers, as well as public. Anwar said, as a country with a Muslim majority population, Malaysians must understand the religion emphasis on a healthy lifestyle. Islam stresses leading a healthy lifestyle, but Malaysia is number one in diabetic because we consume sugar excessively, including the teh tarik I had earlier, which I couldn't finish. Now, kenapa tuan-tuan? Tiba-tiba, Perdana Menteri duk sibuk pasal gula. Ni, Menteri nak suruh reduce gula ni, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan baca sikit, itu saya kata tadi, baca sikit, tuan-tuan akan jumpa bahawa gula ni adalah racun moden. Bukan kata gula tu sendiri on its own, tetapi gula adalah racun moden. Dan sebelum tuan-tuan nak bercerita tentang, kalau kita sebut tiga serangkai, kencing manis, jantung dan juga buah pinggang. Tiga serangkai ni sebenarnya kalau tuan-tuan kaji balik, dia bermula daripada kencing manis. Diabetes mellitus. Dia bermula daripada kencing manis. Bukan kencing member, kencing manis. Kencing manis itulah yang akhirnya membawa kepada kerosakan buah pinggang dan akan ada masalah jantung. And that is why kenapa kerajaan emphasize sangat benda ini. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan agaklah saya tanya, mungkin tak boleh jawab kat sini lah. What do you think is the number one killer? Ni kajian yang saya tengok, number one killer untuk perempuan di Malaysia. The number one killer untuk perempuan di Malaysia. Kan? The number one killer untuk perempuan di Malaysia, ada orang kata cancer. No. Actually sakit jantung. Dulu sakit jantung ni penyakit lelaki. Sekarang ini number of sakit jantung dah prevalent di kalangan wanita. Kenapa? Dan one of the reasons is actually sugar. One of the main reasons is actually sugar. Tuan-tuan, don't take my words for it lah. Tuan-tuan boleh jumpa doktor sakit jiwa pula, doktor pakar jantung. Tuan-tuan jumpa doktor physicians, pakar-pakar ini, tuan-tuan tanya. So saya sendiri saya guna alternative sugar. Sekarang ni saya guna stevia lah.
Baru-baru ni kawan saya ada introduce, dia kata, Is, ada satu lagi. Ini bukan saya jual produk lah. Bukan. Jangan terkejut pula. Ada satu lagi. Dia company dia hasilkan actually almost no sugar. Dia tak boleh kata no sugar. Almost no sugar. Very low sugar. 0.5 gram. Tetapi saya rasa manis. So saya kata, interesting ni, tak ada gula ke? Tak ada, dia kata. Kalau you tak percaya, you ambil test apa orang kata, strip untuk yang gula tu, you test, gula you takkan spike. Saya kata, this is interesting. So kenapa tuan-tuan Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap benda ni? Kenapa Rafizi cakap benda ni? One of the reasons is, dan kenapa kerajaan cakap macam ni? Tuan-tuan tahu tak? Untuk penyakit non-communicable disease, penyakit yang tidak disebabkan oleh virus, bakteria, penyakit-penyakit macam ni, kalau tak silap saya, kerajaan spend more than 20 billion untuk nak mengubat kita saja. Kencing manis, darah tinggi, jantung, buah pinggang, all this, kerajaan spend billion of dollars. Penyakit ini bukan sebab keturunan. Dia ada. Diabetic type 1 sebab keturunan, jantung sebab keturunan. Tetapi disebabkan oleh lifestyle. Kata boring lah kau cakap lifestyle. Tak. Saya nak cerita bukan lifestyle tu, saya nak cerita kerajaan kita ni. Kita cerita politik juga tuan-tuan. Tapi kita kena faham bahawa perubahan itu bukan suatu yang benda yang mudah. To change is not easy. Nak berubah itu benda yang sangat sukar. Dan bila kerajaan introduce something yang macam ni, tujuan dia bukan, kalau dia nak menangkan toke gula, dia suruh minum gula. Tapi sebab dia bukan nak menangkan toke gula. Dia bukan kroni kepada toke gula. So apa yang dia buat, kerajaan ni buat, dia nak memastikan bahawa kita sihat. Tu tujuan dia. And yet kita maki dia lagi. Same thing, apa yang Rafizi buat. Orang duk tanya, apa Rafizi buat? Okay. Sistem padu dilancar 2 Januari. Kementerian Ekonomi menjemput orang ramai hadir ke pelancaran penggalan data padu pada 2 Januari ini. Kalau siapa nak datang, sekaligus menyaksikan bagaimana sistem ini menjadi komponen utama penyasaran semula subsidi dan bantuan kerajaan. Menterinya Rafizi Ramli berkata, mereka yang tidak dapat menyertai acara itu boleh mengikutinya secara maya yang akan disiar dalam media sosial pada 10 pagi. So 2 Januari boleh tengoklah. Katanya setelah padu dilancar, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sistem tersebut akan dibuka kepada setiap warga Malaysia untuk mengesahkan atau mengemaskini data isi rumah mereka selama 3 bulan. Padu adalah satu pangkalan data sosioekonomi negara yang bersepadu dengan menggabungkan semua data dari jabatan dan agensi kerajaan untuk memberi gambaran seadilnya kedudukan sosioekonomi setiap isi rumah rakyat Malaysia. Kewujudan padu membolehkan kerajaan beralih dari pendekatan B40, M40, T20 dalam menilai kelayakan penerima bantuan kepada pendekatan yang lebih bersasar dan adil untuk mengelakkan keciciran, iaitu mereka yang patut dapat tercicir, mereka yang tidak patut dapat menerima bantuan, katanya. Mengulas lanjut, kata Rafizi, padu menggabungkan data dari pelbagai agensi kerajaan untuk meminda maklumat lengkap setiap isi rumah. Jelasnya, isi rumah iaitu ibu, bapa, anak, pendapatan setiap isi rumah, tempat tinggal, jumlah tanggungan, jumlah anak bersekolah, kenderaan, harta, setiap bantuan diterima dan bantuan kerajaan yang layak diterima. Padu menggunakan pendekatan boleh belanja, bukannya pendapatan kasar setelah mengambil kira tanggungan, jumlah isi rumah, kos sara hidup berbeza mengikut lokasi untuk memastikan penilaian lebih adil berbanding pendekatan pendapatan mengikut B40, M40, T20, katanya. Dalam pada itu, katanya padu membolehkan semak silang data isi rumah untuk mengelakkan maklumat yang tidak tepat dalam permohonan bantuan kerajaan. Baik. Saya nak cerita sikit tentang padu ni, tuan-tuan. Ini tak ramai yang faham tentang padu ni. Padu ni adalah pusat pengkalan data kepada seluruh Malaysia. Okey. Tuan-tuan tak faham betapa besarnya benda ni. Okay, saya ulang balik. Tuan-tuan tak faham betapa besarnya usaha ini. This has never been done before. Tak pernah dibuat oleh orang. Tuan-tuan, walaon bertanya kepada apa formula Rafizi? Apa formula Rafizi? Apa formula Rafizi? Rafizi bagi anda formula ini. Dan benda ini disebut bukan sekarang. Benda ini disebut sebelum kami jadi kerajaan lagi. Benda ini dah disebut. Okey tuan-tuan, dia macam ni. Sebelum ini, bagaimana kita membahagikan klasifikasi rakyat di dalam negara kita? Kita kelaskan kepada B40
T20, M40. B40 maksudnya golongan bawah 40%, M40 golongan pertengahan, middle 40%, B40 tu maksudnya bottom 40%. Kemudian medium, middle 40% and top 20%. T20, top 20%. Now, isu dia. Ada yang kata, tu ke maksud M40, B40, T20? Itu maksud dia. Ada yang tak tahu. So, macam mana dia klasifikasikan tu? Sebelum ini, dia kait tengok gaji kita. Pendapatan isi rumah. So, kalau tuan-tuan berpendapatan sekian jumlah, kalau saya tak ingat berapa, kalau tak silap saya, bawah daripada 4,000 isi rumah, kalau tak silap saya, maka tuan-tuan boleh dianggap sebagai B40. Kalau tak silap saya, mungkin bawah sikit daripada itu. Kalau tuan-tuan bergaji, katakanlah 4,000 ke 10,000 atau ke 8,000, 9,000 isi rumah, maka tuan-tuan dianggap sebagai M40 atau middle 40. Kalau tuan-tuan pendapatan 10,000 ke atas, kalau tak silap saya, atau 15,000 ke atas, maka tuan-tuan dianggap sebagai T20. Ada masalah tak dengan model ini? Saya tanya, ada masalah tak dengan model ini? Ya, ada masalah. Baik. Masalahnya sebegini. Bayangkan, A tinggal di Kuala Lumpur, gajinya RM8,000. Isterinya tidak bekerja, anak 4 orang. Dan keempat-empat anaknya bersekolah. So tadi, keluarga A ni, kategori mana tuan-tuan? M40. Betul? Sebab gaji RM8,000. M40. Baik. Dalam masa yang sama, B, gaji dia RM3,800. Tinggal di Batu Pahat, Johor. Tidak mempunyai isteri, tidak ada anak, tinggal pula di rumah mak dia. Tetapi B dianggap sebagai golongan B40. A tadi tinggal di Kuala Lumpur, gaji bini tak kerja, anak 4 orang, dianggap sebagai M40. Oi, besar gaji tu, RM8,000 is. Anak 4 orang sekolah. So akhirnya yang dapat terima bantuan B. Ataupun dia kahwin tak ada anak, ataupun dia anak seorang, tak kisahlah. Yang dapat bantuan B. Yang tak dapat bantuan A. Kenapa A tak dapat bantuan? Sebab apa? A ni kira M40. Mana boleh dapat bantuan, dia bukan B40. Jadi pengklasifikasian kepada M40 dan B40 T20 ni ada masalah kat situ. Dan akhirnya mereka yang tak layak dapat. Kita ambil contoh kereta tuan-tuan. Kita ambil contoh, kereta tu cerita lain lah. Kita tu nanti, kita akan tengok kemudian. So akhirnya bantuan daripada segi STR, bantuan persekolahan anak, bantuan, semua yang B ni dapat. Yang A tadi itu tak dapat. Kerana apa? Dia ada gaji RM8,000, RM9,000 contoh. Okay? Baik. Now, kalau macam tu baik dia pindah je lah kampung. Kalau dia boleh pindah kampung, dapat gaji macam tu, tak apalah, sedar lah. So, padu ini akhirnya dia melihat, dia kaji, dia tengok silang, cross info. So, dia akan melihat cross info ni, dia akan tengok berapa gaji anda. Of course, gaji pasangan anda kalau ada, combine. Berapa anak anda. Berapa anak anda yang bersekolah. So, bermaksud itu ada tanggungan. Berapa anak anda yang OKU. Berapa perbelanjaan yang boleh digunakan. Berapa perbelanjaan. Kalau tinggal di Batu Pahat dengan tinggal di Kuala Lumpur, dia punya, apa dipanggil, parameter dia berbeza. Parameter dia akan berbeza untuk dia kata layak atau tidak. So, akhirnya nanti dia conclude, dia panggil pendapatan, dia kata tadi pendapatan boleh dipanggil take home pay. Itu dipanggil take home pay. Untuk memberi gambaran seadilnya kedudukan sosioekonomi, melayak kelayakan. So akhirnya kita boleh melihat bantuan kerajaan yang layak dia terima. So daripada situ nanti dia akan tengok kepada take home pay. Maksudnya bersihnya berapa dia boleh bawa balik. Baik, kita ambil contoh kiraan. Minta maaf, saya kena ekstra sikit benda ni. Cerita A tadi dia pergi kerja, dia ada 2 kereta contohnya, dia bayar 2 kereta. Kereta dia, kereta isteri dia. Kenapa isteri dia kena bayar ada kereta juga Is? Yelah, isteri dia nak hantar anak-anak pergi sekolah. So dia ada 2 kereta. 4 anak di sekolah, tanggungan dia sekian. Dengan bayar rumah sewa sekian.
dengan dia punya tempat pergi kerja sekian, dengan tanggungan dia sekian, akhirnya hujung bulan setelah tolak hutang dan sebagainya, bukan hutang yang dia tak perlu, macam contohnya dia buat hutang loan BSN untuk dia pergi renovate rumah, bukan yang itu. Dia akan ada nanti benda yang dia akan nilai, setelah tolak dia tengok take home pay dia sekian. Bukan yang gaji dia telah tolak hutang, bukan. Dia ada bracket dia. So daripada bracket ini akan menentukan sama ada dia layak mendapat bantuan atau tidak. Bantuan ini termasuklah subsidi minyak bersasar. So kalau golongan ini nanti, macam contoh dia kata, kalau macam tu bermakna aku tak layaklah dapat bantuan bersasar ni tadi tengoklah pendapatan anda berapa. Kalau anda rasa bahawa anda tak layak, bermakna sama ada anda tak tahu take home pay anda berapa, ataupun anda memang orang kaya. Dia macam ni tuan-tuan. If you are super rich, you don't really care. You ke kalau kita super kaya. Kalau tuan-tuan masih kisah pasal hilang sikit sana subsidi, bermakna you are not rich yet, belum kaya lagi. Atau kena quote lah. Orang yang betul-betul kaya tuan-tuan, dia tak kisah pun. Sebab dia bayar bil elektrik saja 2-3 ribu sebulan, nothing bagi dia. Dia bayar bil telefon 2-3 ribu sebulan, nothing bagi dia. Dia bayar rumah, bayar kereta. Saya nak cerita. Bayar kereta 3 ribu sebulan. Kalau dia servis 3 ribu sebulan. Tukar tayar sebiji 2 ribu satu tayar. Kalau tuan-tuan rasa macam tak berada dalam golongan ini, maka tuan-tuan insya-Allah bukannya dalam golongan yang saya sebut tadi tu. So kenapa perkara ini penting tuan-tuan? This is where kita akan mengenal pasti di mana bocornya subsidi kita. Saya bagi contoh RON 95. Saya percaya majoriti tuan-tuan pakai RON 95. Majoriti tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pakai RON 97, sama ada tuan-tuan memang kaya ataupun tuan-tuan memang sayang gila kat kereta tu, sanggup bertolok bergadai semata-mata nak letak minyak hijau dalam kereta anda. Dia dua kategori ni. Tapi majoriti akan pakai RON 95 walaupun anda ada duit yang banyak. So akhirnya tuan-tuan, kalau kita orang kaya lah, dia ada 5 biji kereta yang semuanya 2.0 and above. Kan 2.0 di SUV dengan Velfire dengan whatever lah. Dia isi minyak kuning. Subsidi dia ada kat situ. Kemudian ada seorang mamat ni, walaon ni, naik motosikal. Bukan semua walaon naik motosikal lah, tapi ada walaon. Walaon naik motosikal. Yang Allahu Akbar! Naik motosikal. Isi minyak RM7 full tank. RM10 full tank. Tok guru dia, presiden dia, naik Velfire. Plate pula special. Bayar, guna minyak yang sama. 3 kereta mewah, 4 isteri kan? 4 kereta mewah, silap. Bukan 3, 4. 4 kereta mewah, 4 isteri. Masuk dia 5 kereta mewah. Nak kena bagi seorang satu, tok guru dia. Isi minyak, RON 95 semua. Yang walaon tadi, dapat isi minyak sebulan berapa ringgit? Subsidi pada dia berapa ringgit? Tapi presiden dia, timbalan presiden dia, tok guru dia, dia punya pemimpin dia, yang isi kereta-kereta mewah ni, akhirnya dapat tak subsidi tuan-tuan? Dapat. Padahal mereka tak layak pun dapat subsidi. Bila tak layak dapat subsidi, akhirnya apa tuan-tuan? Itulah bocornya subsidi kita. Membawa saya ke poin yang seterusnya ini. Alright guys, so itu dia ya satu pencerahan yang padu ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan ustaz ya yang membuat kenyataan menjahilkan orang, mengharamkan orang dan sebagainya. Dan juga ya satu pencerahan yang padu juga daripada Brother Iswardi berkaitan dengan padu yang sedang dilakukan atau diusahakan oleh YB Rafizi Ramli. Memang terbaik sahabat-sahabat semua. Tapi kita tahu walaun-walaun tidak akan berpuas hati, mereka akan meroyan, mereka akan menggunakan pelbagai isu kononnya subsidi tidak lagi diberikan kepada mereka hanya untuk orang kaya dan sebagainya. Itu adalah satu pemikiran walaun-walaun yang kita tahu sedia memang tidak punya otak atau otak mereka tu terlalu cetek untuk memahami ya perkara-perkara seperti ini. Itu pandangan saya. Alright, saya terima kasih sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan
tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.